Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. أما بعد. Kita mulakan majlis kita dengan baca ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita masih lagi membicarakan tentang bahaya lisan ataupun lidah pada bahagian yang terakhir, iaitu kejahatan paling banyak disebabkan oleh lidah. Ke surat 70. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Ketahuilah, lidah adalah anggota yang paling banyak dan paling besar terjebak dalam kejahatan. Sebab kita dah bicarakan bahawa daripada Imam Al-Haddad menyebutkan kesan daripada lidah ni ada 19 kesan, ataupun 19 perkara yang boleh wujud daripada lidah. Dengan sebab lidah mana satu je panca inderanya lidah, tapi implikasi daripada lidah ni boleh mendatangkan 19 keburukan atau kemudaratan, sama ada pada diri ataupun pada orang lain. Banyak sangat lidah. Sebab tu disebutkan bahawa daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW menyebutkan, man yadmam li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admam lahul jannah. Sesiapa yang boleh memberi jaminan kepadaku. Dhaman ni jamin, kan? Seperti mana Rasulullah juga menyebut apa? Al-imamun dhaminun. Imam ni menjamin. Imam ni dia menjamin Kalau jadi imamnya dia menjamin makmum. Sebab apa? Apa sahaja kesalahan makmum, kekurangan makmum, semua imam tanggung. Itu makna dhaman. Jangan sangka jadi imam ni senang, tuan-tuan. Kita rasa dia duduk depan aja, angkat takbir sampai beri salam. Sebenarnya imam ni dia punya tanggungjawab dia, kerana dia ni memberi jaminan, menjamin. Makmum tak habis baca Fatihah, imam tanggung, kan? Kesalahan makmum, imam tanggung. Kekurangan makmum, imam tanggung. Imam ni kena menanggung orang ni kecil. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, man yadman lima baina lihyai. Siapa yang boleh menjaga, memberi jaminan untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya. Jaganya di atas ni atas, yang ni di bawah. Ni tengah-tengah ni, siapa boleh jaga? Dan wa baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya, iaitu sebelah kaki di tengah-tengah, iaitu kemaluan. Sama ada zakarin wa unsa, lelaki atau perempuan. Maka Rasulullah kata, adman lahu jannah, aku jamin dia syurga.
Yang banyak binasanya itu tuan-tuan. Kan kebinasaan hari ini banyak kan orang tak boleh. Kan? Sebab tu orang-orang Melayu kita ni buat satu kata-kata umpama macam hadis juga. Kan? Kerana pulut santan binasa. Kerana mulut badan binasa. Itu hadis orang Melayu. Orang Melayu pun pandai buat hadis. Kan? Jadi mana kata-kata hikmah yang keluar daripada mulut orang Melayu. Nak cakap Arab, nak cakap ni tak reti. Jadi orang-orang bijak pandai orang Melayu ni buat satu kata-kata hikmah. Sebab mulut ni badan akan jadi binasa. Batu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tengok kemusnahan-kemusnahan dahulu. Contohnya, runtuhnya kerajaan Melaka. Sebab apa? Lisan. Kan? Kerana menabur fitnah kan? Sebab fitnah. Sebab kerajaan Melaka dulu, kerajaan Kesultanan Melaka dulu, dia menguasai empire. Kan? Empire yang cukup luas. Termasuk Indonesia, semua tu. Kerana Kesultanan Melaka ni merupakan sebuah kerajaan Melayu yang terkuat pada waktu itu. Dalam tempoh berapa ratus tahun. Tapi dengan sebab lisan, maka hancur. Kan? Hanjebat hantua tu boleh berbunuh. Sedangkan daripada kecil sampai besar berkawan. Macam adik-beradik. Sebab apa? Sebab lisan orang. Lisan. Sehingga dia boleh membunuh kan. Sanggup mana membunuh kawan sendiri, sahabat sendiri dan macam adik kandung. Sebab tu tuan-tuan lisan. Kita kena belajar. Ambil pelajaran. Kan? Maknanya tuan-tuan, bahaya yang wujud. Jadi waktu Rasulullah kata siapa boleh memberi jaminan? Dia boleh jaga dua keadaan ni, dua tempat ni, maka Rasulullah kata aku jamin dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Abdullah Al-Haddad menyebutkan ia, iaitu lidah, adalah anggota yang paling berkuasa di antara anggota-anggota yang lain. Panca indera yang paling power ni lidah. Sebab tu kalau orang bisu, tak ada pula kan. Dia hilang. Hilang maknanya dia punya izmah, kekuatan dia hilang. Sebab tu lidah ni kuat. Walaupun dia anggota yang paling lemah sekali. Kenapa? Lidah ni tak ada tulang. Tangan panca indera ni dia bertulang. Kalau pukul orang bukan pukul, makna besi tu pun dia boleh bengkokkan. Sesuatu yang keras pun dia boleh patahkan. Sebab dia kuat. Tapi kuat dia tak sampai seperti mana satu anggota yang paling lemah. Sebab dia tak ada tulang. Tapi kalau keluar satu perkataan tu, boleh menyebabkan musnah orang semua sekali. Mudarat dia besar. Kalau tangan ni pukul orang, habis gebah, habis ya. Tak boleh lawan dah, habis. Tapi lisan tak ada. Walaupun dia anggota yang paling lemah, tapi dia punya power dia, kesan kalau keluar hanya dengan satu patah perkataannya, boleh menyebabkan orang jadi punah ganah. Jadi ini yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad, iaitu anggota yang paling berkuasa di antara anggota yang lain dan yang paling kuat untuk menarik tuannya kepada kecelakaan sekiranya ia tidak dijaga dengan baik dan menahannya daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala melakukannya. Ni ingatan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Boleh tengok dalam kitab nasihat ad-diniyah dan nasihat agama dan wasiat iman yang ditulis oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Jadi kita tengok. Kemudian lidah boleh menjadi sebab darajat seseorang diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh juga menyebabkan kemudaratan pemiliknya. Ada. Boleh. Quran sebab apa?
Sebab itu bila orang dia baca Quran, tuan-tuan, darajat dia naik. Sebab tu orang yang baca Quran tadi ni, sebab lisan, dia akan, maknanya dia angkat darajatnya sampai setakat mana dia baca dekat dunia. Tu orang yang baca Quran, Allah Ta'ala meninggikan dia punya darajat dia sampai mana dia baca, dia berhenti kat dunia. Kan? Sehingga maknanya orang yang baca Quran ni kan mengguna lisan. Dia disebut sebagai ahlullah di atas muka bumi. Ada. Sebab lisan. Sebab lisan tadi boleh meninggikan orang. Tapi ketika mana dia ni menggunakan lisan kepada perkara yang tak baik, maka dia boleh menjatuhkan seseorang kepada tempat yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok manusia dalam peristiwa Isra, orang yang menggunting lidah dia daripada gunting yang dibuat daripada api neraka Allah Ta'ala. Sebab apa? Rasulullah tanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini sebab apa ni? Kerana mereka menggunakan lisan mereka tadi untuk memfitnah, mengadu domba, makna berkata bohong. Itu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allahu biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar bercakap dengan satu kalimat yang termasuk redha Allah. Mana beri nasihat ke, atau menyampaikan sesuatu, mengajarkan sesuatu, yang dengan sebab dia mengajar satu kalimat tadi, maknanya Allah Ta'ala memberikan keredaan kepada apa yang dibagi tahu. Dia tidak menganggapnya penting. Sedangkan kalau dia beritahu tu, contohnya kita kata, marilah semayang, kan? Marilah kita pergi dengar kuliah. Pada dia cakap macam tu tak ada apa pun, cuma cakap je, mengajar. Kalau tak nak pergi tak apa, nak pergi pun tak apa, kan? Tak ada apa masalah. Tapi pada Allah Ta'ala kalimat tu dia diredai, kan? Dengan sebab kalimat tersebut, maka Allah Ta'ala menaikkan beberapa darajat untuk dia. Yang kita anggap perkataan yang kita sebut tadi tak ada apa-apa pun, kan? Tak ada apa faedah, tak ada apa makna pun, cuma sekadar cakap ya. Petang ni ada kuliah, jom kita pergi, kan? Pada dia cakap santai-santai aja, kan? Tidak berhajat kepada apa-apa. Tapi di sisi Allah Ta'ala ia baik. Maka dengan sebab perkataannya tadi, Allah Ta'ala mengangkat darjah dia. Dan sesungguhnya ada hamba benar-benar bercakap dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Perkataan yang sebab Allah jadi murka dengan dia. Dan dia tidak menganggapnya penting. Cakap bohong, kan? Menabur fitnah. Dia anggap perkataan tu biasa-biasa je. Dia anggap biasa je. Malam tadi, alamak imam tu spoil betul. Biasa je, kan? Dia anggap tu biasa. Tapi itu dah fitnah dah. Itu dah serta mengumpat. Pada dia biasa. Yang banyak kita hari ini membuat perkataan yang demikian. Kita anggap itu biasa. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan itu maknanya sebagai satu kemurkaan Allah. Sebab kita menabur fitnah, kita mengumpat orang lain. Dia tidak menganggapnya penting. Mana apa yang dicakap tadi seolah-olah tak penting. Dengan sebab satu kalimat tersebut, dia terhumban di dalam neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu berhati-hati tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apabila mengeluarkan perkataan, kita kena berhati-hati. Sebab itu bila nak cakap, fikir dulu.
Kan? Jangan sampai perkataan mendahului pikiran. Kan? Dia disuruh dalam Islam ni pikiran mendahului perkataan. Bila nak cakap, kalau dah terlepas perkataan, tak payah fikir dah memang apa. Kalau mudarat dah akan jadi. Kalau baik dah. Sebab tu bila nak bercakap, fikir dulu perkataan ni boleh sebab orang tersinggung dah, boleh sebab orang terasa dah. Kalau dah bercakap, orang tersinggung tak ada mana. Kita fikir pun tak ada mana. Memang orang akan terasa. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Suami isteri contohnya. Isteri kalau nak bercakap dengan suami, fikir suami terasa tak bila dia bercakap? Kan? Cakap dengan sebab tu, boleh tak suami terasa atau tersentuh dengan perkataannya? Kalau dah cakap sehingga suami itu terasa, walaupun dia tak sebut, tak ada makna. Kan? Sebab tu para isteri, para suami, kan? Bila nak bercakap satu perkataan, fikir dulu. Adakah sebab pasangan kita boleh terasa ataupun jadi mudarat. Sebab tu dia suruh. Dan itu tuan-tuan berpandu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang boleh menolong kamu untuk terlepas daripada kebinasaannya. Tak ada siapa. Sebab lidah ni masing-masing punya. Tak ada orang boleh kontrol lidah kita. Kan? Tak ada orang boleh kontrol. Sebab lidah masing-masing punya. Tak ada siapa yang boleh melepaskan dari kebinasaan. Maka melainkan dengan menjauhkan diri daripada orang ramai dan selalu diam. Jadi nak mengawal, nak menjaga lisan ni daripada membinasakan pemiliknya tadi, maka kata pengarang, hendaklah menjauhkan diri daripada orang ramai. Jangan bergaul sangat. Jangan terlalu bergaul. Kita ni, makna dalam masyarakat ni tuan-tuan, jangan kita ni terlalu sangat. Kalau tak ada sebab-sebab yang penting, maka lebih baiklah kita duduk rumah. Kan? Kerana apa? Duduk rumah jadi selamat lisan kita. Kalau pergi pagi-pagi, petang, tengah hari, duduk dekat warung, macam-macam cerita. Kan? Walaupun duduk dua orang je, tapi macam-macam cerita boleh keluar. Sebab tu tuan-tuan, jangan makna mendedahkan diri kepada orang ramai dan selalulah mendiamkan diri. Kalau bukan hal kita, senyap. Jangan cakap apa-apa. Kita kena banyak berdiam. Sebab tu disebut oleh ahli hikmah, "Lau quddiral kalamu 'inda nas min fiddatin bayadha'a fil qiyasi." Sekiranya dinilaikan bicara yang baik kepada manusia adalah seperti perak murni adalah dalam perbandingan. Idzan laka nasmatu min a'lal zahad fafham hadakallahu adabat talab. Oleh itu sudah pasti diam akan seperti emas tertinggi, maka fahamilah semoga Allah memberimu petunjuk dalam adab menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maknanya membanyakkan berdiam diri ni baik keadaannya. Kan? Membanyakkan berdiam diri sehingga dengan banyak diam ni Allah Ta'ala beri faham kepada ilmu. Kan? Beri faham kepada ilmu. Sebab itu duduk dalam majlis ilmu jangan banyak bercakap. Kerana apa? Adab itu membantu untuk kita dapat ilmu Allah Ta'ala. Kan? Kita duduk dalam menuntut ilmu ni, kalau banyak bercakap, ilmu tak dapat. Sebab apa? Meninggalkan adab. Kan? Kita meninggalkan adab. Waktu bila duduk dalam majlis ilmu, kita kena maknanya mengurangkan perkataan. Sebab tu tuan-tuan ada ta'lim, ta'lim muta'allim. Seorang itu dilarang bertanya kepada gurunya. Sehingga gurunya berkata, ada soalan? Kan? Itu adab tuan-tuan. Sehingga guru tu kata, ada, siapa yang nak tanya? Baru boleh tanya. Sebab kalau kita ni dalam menuntut ilmu, tengah-tengah guru tengah bercakap,
Kan? Ustaz, saya nak tanya, memotong ilham dia, ilmu tadi yang tengah datang tadi, bila kita angkat tangan terus hilang. Batu dia nak mula balik, apa yang saya cakap tadi, maka ilmu tadi terus hilang. Atau ada, batu bila dia bercakap tu, itu ketika mana Allah Ta'ala bukakan, didatangkan ilham tu, ilmu-ilmu yang tak ada dalam kitab. Kan? Nanti tak jaya, nanti kalau kita kata, Ustaz tadi sebut-sebut begini, Ustaz boleh ulang balik? Entah, aku pun tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, kerana apa? Ilmu tu dia futuh. Allah Ta'ala bukakan, dia datang. Bila kita angkat tangan, Ustaz boleh tanya? Waktu tu habis dah. Ilmu tu akan hilang dia. Sebab tu ada, dalam menuntut ilmu, nak dapat ilmu, ketika guru tengah bercakap, jangan potong cakap dia. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu itu di antara, baca dalam kitab adab taklim muta'allim, kan? Adab menuntut ilmu tu kita kena tahu. Sebab tu kalau menuntut ilmu tuan-tuan, pergilah mana-mana pondok ke, mana-mana pesantren ke, sebelum mengaji kitab-kitab lain, dia ajar kitab tu dulu. Baru maknanya orang boleh menguasai ilmu. Kerana apa? Kerana adab dengan guru tu mesti dijaga. Adab dalam menuntut tu mesti dijaga. Kan? Kita jangan anggap mana orang duduk mengaji pondok je kena jaga. Ni macam ni tuan-tuan, majlis-majlis macam ni. Ini juga bagi ilmu. Walaupun dia tidak formal, kan? Tidak khusus macam orang mengaji pondok. Ini juga sebahagian daripada maknanya menuntut ilmu. Yang dibacanya kan kitab juga. Maknanya dengan sebab itu mesti dijaga adab-adab tu. Sebab tu bila maknanya orang dia tak menjaga adab ni, sebab tu ilmu tak memberi manfaat. Apa maksud ilmu yang tidak memberi manfaat? Dia datang belajar, dia menuntut ilmu, tapi ilmu tu tak merubah hidup, tak merubah keadaan dia. Kan? Kalau dia belajar satu ilmu, dia tidak, maknanya beritahu tentang ilmu supaya takut kepada Allah, tapi tak menjadi dia takut kepada Allah. Ilmu, belajar ilmu bertentu dengan akhlak, supaya menjaga akhlak. Ilmu tidak menjadikan dia akhlaknya berubah, dia tetap macam tu juga. Kerana apa? Maknanya ada adab itu tidak dijaga. Sebab tu kita kena faham tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Penting. Sebab tu disebutkan oleh ulama, kata-kata hikmah dia tadi, kan? Jadi dengan sebab itu dia kata apa? Melainkan dengan menjauhkan diri daripada orang ramai dan selalu diam, kecuali ada istisna dia lah. Mana nak bercakap ni apabila perlu untuk bercakap, seperti mana ketika belajar, mengajar dan memberi nasihat. Itu kenalah bercakap. Kalau orang tanya, kan, diam je, tak nak bercakap, itu dah mengarut pula. Jadi makna waktu yang perlu, maka kita kena. Batu Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman dengan Allah, kan, wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Batu tuan-tuan, bercakap ini maknanya bercakap perkataan yang baik ini, dia termasuk dalam senarai iman. Orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, ada keyakinan dia kepada Allah, ada keyakinan dia tentang hari pembalasan. Maka salah satu apa yang disuruh, yang boleh menyebabkan seorang itu berjaya di akhirat, iaitu dia kena bercakap perkataan yang baik. Kalau tak ada perkataan yang baik, liyasmut, makna suruh diam. Diam itu sebagai tanda kejayaan. Sebab bila orang diam, kurang perkataan, kurang salah, kurang dosa. Itu. Sebab tu di dalam bulan Ramadan, orang yang berdiam, tak banyak bercakap itu, orang yang tak banyak bercakap dalam bulan Ramadan, itu juga satu ibadat. Kan, dalam bulan Ramadan, diam orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, itu satu ibadat. Bayang tak? Inilah keuntungannya orang dapat Ramadan.
yang tak ada dalam bulan lain. Kan? Bulan Ramadan diam tu dikira ibadat juga. Daripada dia berkata perkataan-perkataan rafas, fusuk, banyak salah, perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan yang lara, diam, pahala diberi satu, dianggap ia sebagai satu ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sayyidina Abdullah bin Amr Al-As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata najah." Sesiapa yang diam, dia akan selamat. Selamat pada kehidupan dia, pada dirinya, pada dunianya dan pada akhiratnya. Banyak tu selamat. Kan? Keselamatan bukan satu. Mana selamat pada diri, tak binasa. Kemudian selamat kepada dunianya. Hidup dunia kalau kurang bercakap, tak banyak musuh. Musuh tak banyak. Orang banyak bercakap ni tuan-tuan, musuh banyak. Kan? Sama ada musuh yang dia sedar atau musuh yang dia tak sedar. Musuh banyak. Kadang-kadang dia bercakap tu orang jadi sakit hati. Nak lawan dia tak boleh. Orang guna cara lain. Lepas tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang bercakap, kalau kurang bercakap ni, musuh tak ada. Kan? Kebaikan kepada orang yang kurang bercakap, orang jadi takut dengan dia. Tak tahu dia ni macam mana nak kata dia ni gini-gini. Kita pun tak tahu. Dia pun tak pernah bercakap. Orang pun jadi cuak. Kan? Risau dia ni. Dia ni jenis orang tak bercakap ni. Sebab tu orang yang kurang bercakap dihormati. Kan? Dia kurang bercakap, orang pandang beri kelebihan. Dan pada akhirat, orang yang kurang bercakap, maknanya kurang dosa, kurang kesalahan dengan sebab perkataan yang boleh sebab masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu Rasul disuruh gitu. Kurangkan perkataan. Bila kurang perkataan, kurang salah. Bila kurang salah, kurang dosa. Jadi tuan-tuan, kan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka diam daripada berkata yang tidak baik adalah satu kebaikan. Diam daripada berkata yang tidak baik itu satu kebaikan dan keutamaan seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah, bi kasrati samti takun haibah. Dengan banyaknya diam, disitulah terdapat kewibawaan, iaitu harga diri. Itu tuan-tuan, orang kalau kurang bercakap, orang hormat, akan menghormat. Kalau kita banyak bercakap ni, kadang-kadang dia bercakap, orang kata apa-apa dia mengecek, apa-apa dia bercakap, tak faham, kan? Orang kurang bercakap. Cakap sikit-sikit dia, tapi maknanya banyak. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan ataupun manusia yang qalla wa adalla. Cakapnya sikit tapi maknanya jauh. Orang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah." Rasulullah beri perkataan. Sikit-sikit je. La takzib, jangan bohong. Dua perkataannya. Jangan bohong. Dua perkataannya. Orang jumpa Rasulullah, Rasulullah pun kata, "Da' ma yaribuka illa ma yaribu." 5 perkataannya. Tapi maknanya luas. Kan? Maknanya luas. Kita bayangkan itu. Jadi kita tengok Rasulullah ni perkataannya sikit. Kita nak banding dengan kita ni perkataannya banyak. Tapi tak ada makna, tak ada apa-apa isi dalam dia, tak ada. Sebab tu Rasulullah ni dijadikan, diberikan kepada Rasul ni perkataannya sikit tapi maknanya banyak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang menjaga lisan, iaitu banyaknya berdiam diri, maka harga dirinya akan meningkat, akan tinggi, kan? Sama ada kedudukannya di sisi manusia, makhluk, ataupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akan naik. Sayyidina Ali juga mengatakan afdalul ibadati samtu
wantizarul faraj. Ibadat yang paling afdal ialah diam. Tak ramai orang boleh buat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak berdiam diri ni tak ramai orang boleh buat. Kerana orang memang suka nak bercakap. Kadang bukan hal dia pun dia nak menyampuk, kan? Kalau bukan dia pun dia tak tahu hujung pangkal pun dia nak cakap lah, kan? Bila orang suruh ulas, ni macam mana pandangan tuan? Saya rasa gini. Kadang dia tak tahu pun, kan? Di zaman sekarang ni tuan-tuan, kalau kita baca cerita yang paling hangat sekarang ni, cerita adik Bella, kan? Awalnya semua orang nak komen, semua orang nak cakap. Dia tak tahu hujung pangkal pun, kan? Semua nak bercakap. Kan tak? Kalau orang tanya, kau tahu cerita ni? Saya tahu. Cuba cerita. Lain ni dia cakap. Semua orang nak bercakap. Kalau tak tahu, apa ruginya, apa malunya kalau kita kata? Kan? Itu sebabnya Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Tuan-tuan, Imam Malik ni dia tabi'in, tuan-tuan. Apa yang tak ada dalam kepala dia, Imam Malik, hadis Rasulullah ni beribu-ribu hadis. Tidak ada satu hari dalam kehidupan dia sebelum daripada tidur mesti dia akan bermimpi Rasulullah. Mesti dilihat Rasulullah. Sama ada secara yaqadzah ataupun secara mimpi. Tiap-tiap hari, tuan-tuan, Imam Malik dapat lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni nak lihat Rasulullah, tak tentulah kita boleh. Kalau hari ni ada orang kata saya mimpi Rasulullah, nak kena tanya juga. Kau mimpi Rasulullah macam, cuba kau sifatkan Rasulullah tu macam mana? Kan? Dia tak pernah baca cerita Rasulullah, tak pernah melihat macam mana Rasulullah ni, sama ada dalam pembacaan ke, melalui pendengaran ke. Tiba-tiba dia kata, semalam aku jumpa Rasulullah lah, kan? Orang kata macam mana Rasulullah ni? Janggut dia sampai ke lutut. Pembohong. Mana Rasulullah janggut sampai ke lutut? Nabi yang janggutnya sampai ke perut tu siapa dia? Nabi Harun ni je. Nabi yang berjanggut panjang, Nabi Harun je. Rasulullah SAW janggutnya satu cekak. Kalau sampai lutut, pembohong. Rasulullah, aku jumpa Rasulullah, rambut Rasulullah ni bercocang. Pembohong, engkau yang bercocang, kan? Sebab tu tak boleh, tuan-tuan. Kalau hari ni ada orang, memang Rasulullah SAW menyebut dalam hadis, siapa yang melihat aku dalam tidur, sesungguhnya dia melihat aku dengan nyata. Kerana apa? Syaitan tak boleh menyerupai aku. Tapi nak kena tanya, betul ke kau tengok Rasulullah? Cuma kau sifatkan wajah Rasulullah yang kau lihat tadi. Hai tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau hidup kata mimpi Rasulullah, selawat kepada Rasulullah pun tak pernah, jangan bermimpi lah nak mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Patuh. Imam Malik radhiyallahu anhu, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang aju kepada dia 40 soalan. Ada 40 soalan. Dia jawab 10 je. Lain-lainnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita kalau orang bagi 40 kita jawab. Macam kita ni hebat tak? 40 kita jawab. Adakah maknanya Imam Malik ni tak tahu? Tak, kerana tawaduk ni. Kan? Dia suka jawab 10 pun. Dan lain wallahu a'lam, la wallahu a'lam. Kenapa? Mengurangkan perkataan. Itu imam hebat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, batu ibadat yang paling afdal ialah diam dan menunggu jalan keluar. Dan menunggu jalan keluar. Wantizarul faraj. Ini tuan-tuan, bila kita kurang berkata ni, banyak masalah boleh selesai.
Ada. Allah Ta'ala akan bagi jalan pada semua masalah. Ya. Kemudian Hasan Al-Basri merupakan seorang tabi'in, kerana dia hidup pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Hasan Al-Basri ni kerana dia waktu dia Ummul Barakah, mak dia waktu lahir bawa jumpa Sayyidina Umar. Jadi Hasan Al-Basri ni jadi orang alim sebab berkat doa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berdoa kepada dia, Allahumma faqih fid din wa 'allimna ta'wil. Sebab tu Hasan Al-Basri ni orang yang hebat. Dia tabi'in. Dia merupakan golongan tabi'in. Maka dia kata apa? Dan dia merupakan salah seorang daripada orang yang dapat menyusu daripada salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu kecil. Sedangkan isteri Rasulullah tu dah tua dah tak boleh keluar susu dah. Ketika mana Ummul Barakah ni berkhidmat dengan seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu ketikanya isteri Rasulullah ni ada hajat, suruh mak dia pergi cari barang. Anaknya ditinggalkan, menangis pada waktu itu. Kan, menangis, kelaparan. Maka diambilnya Hasan Al-Basri, diletakkan ni di pada susuan dia. Tiba-tiba susu keluar. Susu keluar daripada isteri yang dah tua tadi. Keluar susu. Tengok tuan-tuan, masya-Allah berkatnya. Kan? Maknanya susu daripada ummahatul mukminat masuk dalam tubuh badan dia. Sebab tu dia jadi orang alim yang cukup hebat. Kan? Sangat sini jadi alim. Apa kata dia? Imla'ul khairi khairun minas samti fasamtu khairun min imla'i syarri. Mengajarkan sesuatu kebaikan lebih baik daripada diam. Dan diam lebih baik daripada mengajar keburukan. Mana tuan-tuan? Kalau kita mengajar orang kebaikan, itu baik. Kan? Tunjukkan kebaikan kepada orang. Kan? Program yang macam ni yang disusun oleh Jawatan Kuasa Masjid. Ini program baik. Sebab apa? Beri ingat kepada orang. Kan? Beri ingat kepada orang. Hidup macam mana? Perjalanan hidup macam mana? Akhlak Muslim macam mana? Baik pernah. Program ni baik. Itu yang paling bagus. Kan? Ketika mana apa? Maknanya mengajar orang ni sesuatu kebaikan lebih baik daripada berdiam diri. Kalau kita tak ajar orang, banyak orang binasa. Lepas tu bercakap tu, ajar orang baik, itu lebih baik. Supaya tak binasa orang. Orang tak jadi, maknanya tak jadi jahil. Lepas tu disuruh kita bercakap, mengajar sesuatu. Kan? Mengajar ikut kemampuan kita lah. Kalau imam, dia mengajar ikut kemampuan dia. Supaya orang jadi jahil. Jangan jadi jahil. Itu kalau maknanya bercakap kepada kebaikan. Tetapi orang yang diam diri ni lebih baik daripada mengajar keburukan. Sebab dengan kalau dia bercakap boleh mudarat orang, maka lebih baik dia berdiam diri. Kalau dengan sebab dia bercakap tadi, maknanya banyak kebinasaan berlaku. Orang jadi tak betul. Kan? Sebab hari ni tuan-tuan ramai orang nak bercakap tentang agama. Penyanyi nak cakap tentang agama, pelakon nak cakap orang tentang agama. Kan? Orang ni tuan-tuan yang dia bukan mengaji ilmu pun nak keluar nak cakap agama juga. Semua orang nak bercakap agama. Yang paling malang sekali ialah orang yang tak tahu tentang agama, dia bercakap tentang agama. Dan perkataannya pula didengar oleh orang. Sebab followers dia ramai. Itu lagi baik. Zaman sekarang tuan-tuan, ramai ya. Kan? Ustaz jadian pun ada. Ustaz jadian. Ya. Cakap je sikit ni tentang ini ulas sikit tau. Orang dah panggil ustaz dah. Kan? Orang dah panggil ustaz dah. Dia baru cakap sikit je. Dan dia punya makna perkataannya lebih dipakai daripada ustaz sendiri. Itu lagi teruk tuan-tuan. Muslimin dan inilah yang berlaku di akhir zaman.
Kan? Orang tak tahu mana pangkal dia mengaji. Tiba-tiba orang sebut dia ustaz, tuan guru, habib. Kan? Itu lagi bahaya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Itu lagi bahaya. Zaman sekarang itu dia. Jadi tuan-tuan, kita kena tengok betul kan. Akhir zaman tu macam-macam berlaku tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan la khaira fi samti 'anil ilmi kama la khaira fil kalami 'anil jahli. Tidak ada kebaikan dalam diam daripada ilmu, seperti mana tidak ada kebaikan dalam perkataan yang jahil. Mana tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang kalau ada ilmu, dia berdiam diri, ini bahaya. Jadilah dia ulama-ulama bisu. Ulama bisu. Dan dia ada ilmu. Kan banyak sekarang mengaji bertahun-tahun, mengaji pondok, mengaji apa, suruh mengajar tak nak. Dia duduk rumah, tak mau. Balik daripada Allah, balik jadual, tak mau. Duduk mengajar, jadi cikgu. Dia kata kalau mengajar masjid-masjid ni susah. Kan? Tak nak. Duduk suruh mengajar sekolah. Nak mengajar kat sekolah. Tak nak terlibat dengan masyarakat. Senang dia tu, senang kerja. Kan kalau duduk dalam masyarakat kan macam-macam. Tolak jadi imam, begini-gini. Payah dia kata. Kalau jadi cikgu senang. Waktu cuti. Tiap bulan dapat gaji sudah. Dia ilmunya banyak-banyak tapi tak guna. Kan? Manfaat untuk orang tak ada. Jadi jangan sampai begitu. Tak ada kebaikan. Orang yang ada ilmu kalau dia diam maka tak ada kebaikan. Nah, seperti mana tak ada kebaikannya dalam perkataan orang yang jahil. Orang jahil pula. Hari ni orang jahil belum-belum nak bercakap pula. Tapi tak ada faedah. Dia bercakap tu tak ada faedah. Kenapa? Perkataan dia tak boleh diambil. Kan? Tak boleh diambil mana satu pun. Kenapa? Dia bercakap tak ada asas. Tak ada sumber. Tak ada pegangan. Kan? Saya fikir, dia main saya fikir. Agama ni mana boleh main saya rasa. Saya rasa. Agama ni bukan main boleh rasa-rasa, tuan-tuan. Agama ni ialah dalil yang qat'i. Quran, hadis, ijma' wal qiyas. Mana boleh main rasa-rasa? Saya rasa. Main rasa-rasa. Agama ni bukan main rasa-rasa, tuan-tuan. Dia berpijak, dia hukum dia tetap. Dalilnya ada. Sumber dia. Tak boleh rasa-rasa. Kan? Nak berijtihad, cukup lengkap. Nak orang nak boleh berijtihad. Kan? Bukan boleh main ijtihad suka-suka je. Sebab tu zaman-zaman sekarang ni tak ada orang yang mujtahid. Kenapa tuan-tuan? Ilmu kadang tak lengkap. Yang tak membolehkan dia berijtihad. Contohnya, di zaman ulama dulu, zaman perkembangan maknanya mazhab, ada Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ada maknanya apa ni? Abu Hanifah kan? Hanafi ada. Tapi dalam empat ni ada satu lagi kalau kita belajar fiqh, namanya Daud Az-Zahiri nama dia. Kan? Daud Zahiri ni dia tak pegang ni mazhab. Maliki tak pegang, Hanafi tak pegang, Syafi'i tak pegang, Hambali dia tak pegang. Dia mazhab dia sendiri, mazhab Daud Az-Zahiri. Kenapa dia boleh menjadi mazhab? Kerana dia boleh berijtihad. Dengan sebab tu dia tak perlu kepada mazhab yang sedia ada. Kan? Kerana dia sendiri boleh berijtihad. Kerana ilmunya cukup, lengkap. Ilmu alatnya cekap. Kan? Sebab tu dia tak perlu. Sebab tu tuan-tuan kalau baca fiqh, ada satu mazhab namanya mazhab Daud Az-Zahiri. Kan? Walaupun mazhab ni dia tak seperti mana mazhab yang empat. Mazhab empat ni dia banyak pengikut dia. Banyak dia punya luas dia punya tempat dia.
Zahiri ni tak masyhur macam Hanafi, Maliki, Hambali dan Hanafi. Dia tak apa. Tapi dia satu mazhab. Tuan-tuan kalau nak buat mazhab ni boleh. Mazhab Faizal ni boleh. Tapi kalau cukup lengkap kan. Kalau kita dah ilmu alatnya lengkap, ilmu badan, ilmu bayan, ilmu tafsir, usul fiqh cukup semua, boleh buat mazhab sendiri. Kan? Ini kita semua kita tak tahu nak buat mazhab macam mana. Dengan sebab itu ikutlah mazhab yang ada. Kan? Jangan pandai-pandai buat mazhab sendiri. Sebab tu ilmu ni tak boleh main rasa-rasa. Sebab tu bila ditanya kepada seorang sahabat, Rasulullah tanya dah, dia tak keluar daripada mazhab. Dia tak keluar. Rasulullah kata apa? Dengan apa engkau nak berhukum? Dengan kitabullah. Satu. Kerana itu asas. Kalau engkau tak jumpa dengan Quran dalam kitabullah, dengan apa engkau berhukum? Dengan sunnatun Nabi. Dengan sunnah Nabi. Dalam sunnah apa engkau tak jumpa? Maka dikata ijma'us sahabah. Himpun sahabat-sahabat ni tanya macam mana pendapat. Mana? Sebab tu tuan-tuan, Quran yang tuan-tuan baca yang ada dalam mazhab tu, itu ijma' sahabat. Kan? Ditulis dalam mazhab, tak ada seorang pun yang bantah. Sembahyang tarawih yang tuan-tuan buat ni tuan-tuan, yang 20 rakaat ni, yang sekarang telah dikurangkan 8, besok tahun depan kurang lagi jadi 4. Kan? Yang tuan-tuan sembahyang 20 rakaat ni, ijma'. Tak ada seorang pun bantah. Saidina Umar buat 20 rakaat, tak ada seorang pun bantah. Sebab tu mana sepakat. Kan? Tak ada seorang pun bantah. Itu sebabnya jangan kata, ini sembahyang 20 rakaat tak ikut sunnah. Itu sahabat tu. Saidina Umar tu. Bukan orang jalan-jalan. Itu bukan Saidina Umar kedai kopi punya. Kan? Bukan cak ayam punya tuan-tuan. Ni Saidina Umar ni sahabat. Rasulullah SAW menyebut, wahai Umar, kalau ada Nabi selepas aku, engkau lah Nabi. Main-main tau. Ini yang bukan warung punya. Kalau warung punya tak apa lah. Kan? Hari ni ada orang nak maki hamun Sayyidina Umar. Siapa kita dengan Sayyidina Umar tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah kata kalau tak ada ijma', maka dia kata ijtihad. Dengan ijtihad. Maknanya apa yang kita dibuat tu, dia tak lari daripada hukum. Sebab tu kita ni tak mampu, kita ikut mana yang ada. Kan? Tak nak buat mana 20, buat 8. Kan? Jangan kata orang 20 tak betul. Orang 20 jangan kata 8 tak betul. Kan? Semua ada dia punya dalil. Para ulama dulu tak berbalah pun tuan-tuan. Kita je yang berbalah. Ada kunut, tak ada kunut, berbalah pasal kunut. Kan? Kita pegang mazhab Syafi'i. Syafi'i kata kunut itu sunat abad. Ikut ajalah. Kalau tertinggal, terlupa atau sengaja. Kan? Tak sujud sawi, hukumnya sah sembahyang. Kerana ada mazhab yang tidak berkunut. Kan? Kalau terlupa, tertinggal dengan sengaja, buat sujud sawi, boleh, tak ada masalah. Kan? Jadi jangan kata ni baca kunut ni bid'ah. Pandai nak membid'ahkan orang. Ni jadi masalahnya tuan-tuan. Orang akhir zaman ni itulah kerja-kerja membid'ahkan orang je sepanjang masa. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebagai akhirnya kita tengok satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Innal baita iza quri'a fihi al-Quran hadarathu al-malaikah. Orang yang membaca Al-Quran dalam rumah, sesungguhnya dia menghadirkan para malaikat Allah Ta'ala dalam rumah. Lepas tu tuan-tuan kalau baca Quran jangan habiskan di masjid. Bawa bacaan tu dalam rumah. Sebab apa? Bila tuan-tuan baca Quran dalam rumah, malaikat masuk. Malaikat akan masuk dalam rumah. Kan? Tuan-tuan baca Quran dalam rumah, tuan-tuan menghadirkan malaikat. Berapa banyak? Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Malaikat apa tu? Malaikat rahmat Allah Ta'ala. Masuk dalam rumah kita. Jadi kalau nakkan rumah tu berkat, baca Quran dalam rumah.
wa tanakkabat anhu syayatin. Orang yang baca Quran dalam rumah, dia menjauhkan syaitan daripada rumah ni. Sebab tu bila kita baca Quran dalam rumah, syaitan akan jauh dalam rumah. Kan? Dan dikata apa? Wa usi'a ala ahlihi. Orang baca Quran, Allah Ta'ala meluaskan kehidupan orang dalam rumah tu. Kan? Ahli dalam rumah tu diluaskan kehidupannya. Sebab tu orang dulu-dulu rumahnya sempit. Rumah Rasulullah tuan-tuan sempit tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia punya gambar rumah Rasulullah. Dan kalau tuan-tuan tak tengok pun, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, Aisyah sendiri beritahu, bilik aku ni, bilik Rasulullah ni, Rasulullah kalau dia sujud ketika mana nak sujud semayang, dia terpaksa tolak kaki Aisyah. Kalau tak tolak, nasai dia tak boleh sujud. Maknanya apa? Sempit tuan-tuan. Rumah bilik Rasulullah tu sempit. Tapi Rasulullah rasa bahagia dengan rumah. Rasa luas. Kehidupannya luas. Kerana apa? Baca Quran tiap-tiap hari dalam rumah. Jadi kalau kita nak sehingga ahli-ahli hidup dalam rumah tu semuanya baik-baik. Lepas tu bila baca Quran dalam rumah ni tuan-tuan, meluaskan ahli dalam rumah. Kan? Wa kasura khairuhu wa qalla syarruhu. Dan Allah Ta'ala menjadikan banyak kebaikan dengan sebab orang baca Quran dalam rumah. Ada. Jadi kebaikan banyak. Harta menjadi kebaikan. Rumah tempat tinggal tu jadi baik. Orang yang tinggal dalam rumah tu orang yang beri kebaikan. Lepas tu tuan-tuan, kalau nak kebaikan banyak dalam rumah, berapa banyak tuan-tuan nak kebaikan dalam rumah? Maka lagi banyak tuan-tuan baca Quran, lagi banyaklah kebaikan tu akan datang. Tu dia. Orang tanya berapa banyak kebaikan kita nak, lagi banyak kita baca Quran, maka lagilah banyak kebaikan masuk. Dan Rasulullah kata apa? Wa innal baita idza lam yuqra fihi al-Quran hadarathu asy-syayatin. Mana-mana rumah yang tak dibacakan Quran, dia mengundang syaitan untuk masuk banyak. Kalau syaitan tak masuk pun, orang dalam rumah tu memang dah syaitan dah. Kan? Sehingga syaitan kata, my friend, kan? Aku tak masuk pun tak apa, engkau dah syaitan dah. Tinggal engkau syaitan dari jenis manusia, dia kata. Syaitan ni ada dua. Satu syaitan daripada manusia, lagi itu syaitan daripada jin. Apa maksud syaitan? Iaitu yang menjauhkan daripada kebaikan. Syaitan. Kalau ada hari ni orang nak pergi datang masjid, dia kata tak payah pergi. Itu syaitan lah. Syaitan daripada jenis manusia. Tuan-tuan baca lah suratul A'raf, Allah Ta'ala sebut. Musuh bagi Nabi itu ada dua. Satu syaitan daripada jin, satu syaitan daripada manusia. Kan? Kemudian watanakkabat anhul malaikah. Menjauhkan malaikat. Rumah yang tak dibaca Quran, malaikat jauh. Malaikat rahmat tak masuk. Malaikat pun tak nak masuk dalam rumah orang-orang yang tak baca Quran ni. Kan? Walaupun digantung ayat Quran, tapi orang di dalam tu tak baca, malaikat tak masuk. Kau gantung banyak. Sial-sial frame tu jatuh entak kau oleh kau. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wadaqa 'alal ahlihi, dan disempitkan kehidupan ahli rumah. Orang yang tak baca Quran dalam rumah, Allah Ta'ala sempitkan ahli rumah. Ya. Sebab tu ada orang rumahnya besar, tapi tak pernah duduk dalam rumah tu. Ya. Mana bang lama tak mak? Oh, overseas 2 bulan. Rumah ni tak duduk. Saja je buat. Tapi memang tak nak duduk pun. Dia tak nak duduk dalam rumah tu. Rasa panas duduk dalam tu. Sedangkan semua ruang tu aircon, tapi aircon pun panas. Ada tuan-tuan muslimin dan muslimat, sepanjang Ramadan tak pernah berbuka kat rumah, semua berbuka kat luar. Kan? Tak
Tak buka kat rumah bang. Kita buka hotel. Tak buka kat rumah. Tahu. Kat rumah tak sedap. Tengok tuan-tuan. Sebab apa jadi tak sedap? Sebab tak pernah baca Quran dalam rumah. Sehingga benda yang nak dimakan, benda yang dimakan tu rasa tak sedap. Sedangkan yang dimakan kat hotel tu ubi je. Ubi ketuk je. Dia makan ubi ketuk je. Tapi ubi ketuk kat situ sedap. Ubi kalau kita buat rumah bukan ketuk lagi. Setalam pun nak makan boleh. Tapi rasa tak sedap. Sedangkan ubinya sama. Apa rasa tak sedap? Sebab tak baca Quran. Batu tuan-tuan. Kan? Wadaqa ada ahli. Sempit rumah. Hidup dalam rumah, suami isteri tak boleh ngam. Tenaga sebenarnya panas je. Anak-anak tak boleh duduk dalam rumah. Tengok mak ayahnya, tak boleh tengok. Lepas tu duduk luar. Kan? Anak lebih suka duduk di luar daripada rumah. Kemudian wa qalla khairu wa kasruhu syarruhu. Dibanyakkan, dikurangkan kebaikan dalam rumah orang yang tak baca Quran dan dibanyakkan maknanya keburukan dalam rumah orang yang tak baca Quran. Lepas tu tuan-tuan hati-hati, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan kita sentiasa menghidupkan Al-Quran di dalam rumah. Mudah-mudahan ada berkatnya dalam rumah kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi